Renyai menyapa gerimis petang. Mari berteduh di pohon bidara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali binti Zamri akan berkongsi tentang sebuah buku yang telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap diri saya. Terlebih dahulu, saya akan menunjukkan beberapa buah buku yang telah saya pilih. Antaranya, dari Orion ke Polaris, karya Rili Fizan. Seterusnya, Bidadari Bermata Jeli, karya Hana Ilhami. Kemudian, Dia Tetap Sempurna, karya Angel. Seterusnya, Dios, karya Angel. Dan tidak dapat dilupakan buku yang telah menambat hati saya, Anthem, karya H. Lovett. Buat pengetahuan semua, karya Anthem hasil nukilan H. Lovett ini merupakan cetakan ke-7 setelah diterbitkan dalam bulan yang sama pada Mei 2013. Karya ini telah diterbitkan oleh syarikat penerbitan Jemari Seni Sendirian Berhad. Buku ini mengisahkan tentang kisah hidup Nurdania Dashrin Johari atau lebih dikenali sebagai Dash. Dash merupakan anak seorang diplomat dan telah tinggal di merata ceruk dunia secara nomad. Dia dihantar pulang ke Malaysia ketika berumur 16 tahun kerana perangainya yang sedikit liar. Dia sudah biasa menjadi kanak-kanak budaya ketiga, dibentuk oleh semua kecuali budaya Malaysia yang ditunjukkan dalam pakaiannya, makanan yang disukai, cara dia bercakap, cita rasa muzik dan mentalitinya. Ibu bapanya berpendapat bahawa sudah tiba masanya untuk Dash didedahkan dengan budaya negara asalnya. Kisahnya bermula apabila Dash bakal memasuki sekolah berasrama penuh di Malaysia untuk menduduki tingkatan 4. Memandangkan dia tidak pernah bersekolah di negara ini, berlakunya pertembungan kepercayaan, budaya, pendapat, definisi identiti dan perjuangan untuk membuktikan bahawa dia adalah dirinya sendiri dan tidak hidup untuk memenuhi jangkaan orang lain merupakan sebuah perjuangan yang panjang. Dia cuba untuk menyesuaikan diri dengan rakan-rakan di sekolah barunya, tetapi sukar apabila dia dihakimi dan dicerca. Dia adalah satu-satunya gadis dalam tingkatannya yang tidak bertudung dan mendapat banyak pertimbangan negatif daripada orang di sekeliling. Dash banyak melalui pengalaman buruk semasa sesi latihan untuk aktiviti kokurikulum di sekolahnya disebabkan ketegasan dan kurangnya simpati seniornya, Lee Hitler. Di Malaysia, dia berkenalan dengan Badli atau dikenali sebagai Lee si Hitler. Kelakuan lelaki itu diibaratkan seperti Hitler kerana sikap memerintahnya. Tetapi, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Masih wujud kebaikan dalam diri seorang Lee. Kisah ini bersambung apabila Dash tamat sekolah menengah dan menyambung pelajarannya dengan mengambil International Baccalaureate dan melanjutkan pelajaran ke dalam bidang kejuruteraan. Dia melalui beberapa siri peristiwa dan perubahan, menemui dirinya melalui agama dan menghadapi kesukaran untuk mendapat penerimaan daripada keluarganya tentang gaya hidup baharunya. Dia merasakan dirinya mempunyai banyak dilema dalam membuat keputusan untuk memilih apa yang ingin dijadi dan apa yang betul dalam hidup ini. Pada awalnya, saya merasakan sedikit keliru apabila penulis cuba menyelindungkan perbuatan Dash, melipat kain putih dan menyembunyikannya di bawah syal. Apa yang sebenarnya sedang berlaku? Kemudian apabila Haikal iaitu adik Dash yang dapat menyedari perubahan Dash dan pemakaiannya, barulah saya sedari bahawa Dash menyembunyikan telekung dan buku-buku agamanya. Saya mula kagum dengan buku ini apabila saya menyedari bahawa dia cuba berhijab secara diam-diam di sekeliling keluarganya. Saya suka dia tidak serta-merta menjadi orang yang beragama dan lain-lain.
dan saya seronok melihatnya perlahan-lahan berubah untuk memperbaiki dirinya. Saya suka cara dia melakukan sesuatu mengikut rentak dan gerak hati sendiri dan bukan kerana orang menyuruhnya untuk melakukannya. Saya menghormati itu dan saya suka bagaimana dia cuba untuk tidak menghakimi orang lain. Akhirnya, dia terbang ke United Kingdom kembali bersama Lee si Hitler. Tetapi apabila merasakan perhubungan itu tidak mengikut syariat, dia membuat keputusan untuk mengakhiri segalanya. Pada hemat saya, wajarlah setiap orang mempunyai buku ini di rak masing-masing kerana buku ini mempunyai pelbagai iktibar yang boleh diambil dan banyak manfaat yang patut diperolehi. Antaranya, ramai di antara kita berkata Islam hanya sekadar mahu berhari raya, tetapi tidak dalam erti kata sebenar. Sedangkan Islam itu sendiri adalah gaya hidup yang bermakna secara keseluruhan. Siapalah kita untuk memilih perkara yang sudah terang lagi bersuluh telah ditetapkan. Kemudian, bak kata rantaian tabiat itu sendiri terlalu ringan untuk dirasakan sehingga terlalu berat untuk dipatahkan. Ini menunjukkan yang untuk melakukan sesuatu perubahan itu tidaklah mudah, terutamanya yang melibatkan sesuatu kebenaran terhadap diri sendiri. Seterusnya, turut berkata, jangan menilai seseorang berdasarkan masa lalunya, kerana ia mungkin masa depan anda, dan untuk dihakimi tentang masa lalu adalah tidak adil. Seperti mana rama-rama yang dihakimi semasa menjadi seekor ulat meluncas. Akhir sekali, ingatlah bahawa untuk hidup dalam keadaan baik ataupun sebaliknya merupakan pilihan kita. Dan hidup adalah perjalanan yang indah kerana tiada sesiapa tahu tentang masa depan. Sebelum mengundurkan diri, serangkap pantun dari saya. Kalau nak tahu rotan itu pahit, ambil secubit, rasalah dahulu. Kalau nak tahu buku ini menarik, cubalah beli, bacalah dahulu. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.